kita sama-sama kita bersyukur tambah lagi dan lagi di atas nikmat Allah Ta'ala bagi kesihatan kita pada saya dan tuan-tuan puan-puan, ayah-ayah, adik kakak semua dapat menunaikan perintah Allah dan boleh lagi kita duduk mendengarkan majlis ilmiah, majlis ilmu kita. Walaupun kitab yang kita baca ni bukan kitab fiqh, tapi semua dia ada berhubung dengan syariat Allah Ta'ala. Jadi tajuk kita malam itu iaitulah lidah kita menuju ke akhirat. Jadi apabila kita sebut akhirat ni, semua manusia dan jin dan semua makhluk kena kelik kembali pada Allah Ta'ala belaka. Cuma jin dan manusia ni dia kelik di akhirat, dia bawa dua jalan. Satu jalan ke Darul Aman, negeri yang selamat, itulah syurga Allah Ta'ala. Yang kedua, iaitulah tempat yang azab ataupun tempat yang binasa, itulah menuju ke neraka Allah Ta'ala wa'iyadzubillah. Dan semua ini menuju bawa manusia selamat dan bawa manusia itu pergi kecelakaan itu tidak lain daripada lidah kita. Kerana hadis Nabi SAW dengan mafhum hadis, hamba Allah Ta'ala ini satu lakoh sebelah kanan dia nak masuk ke syurga, dan lakoh yang kiri dia, kaki kiri dia duduk di sebelah neraka dan melaluikan lidah dia. Kalau dia lidah dia terlancir kepada keburuk tak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Nabi, maka membawakan seorang hamba Allah jatuh ke dalam lubang neraka Jahannam. Dan kalau dengan lidah dia juga dia berpesan dan wasiat kepada umat dengan kebaikan, maka dengan sebab kebaikan dia satu indah membawa dia dapatkan syurga Allah. Walaupun dia itu amal dia kurang, tapi kerana lidah dia ini berpesan dan wasiat kepada orang yang baik, maka dengan terima Allah Ta'ala di atas sedikit yang amal kita itulah dapatkan selamat juga. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, sebab itulah orang arifun billah, orang yang hampir dengan Allah Ta'ala ni, dia selalu wasiat berpesan pada kita ni 4 perkara. Di dalam kitab tasawuf macam Ihya Ulumuddin dan Hikam Minha dan sebagainya. Nah, perkataan orang yang arifun billah ni, dia pesan pada kita ni 4 perkara. Dia kata irsilu arba'a bi arba'in, hendaklah basuh kamu akan 4 perkara dengan 4 perkara. Mungkin 4 perkara ni dia cuma dia suruh basuh dengan 4 perkara hak yang boleh membersihkan. Kalau kita baju yang kotor ni kita basuh dengan buah sabun sabun basuh. Udah kata hak kotor ni kotor ni cuma tu sudah bersih. Apa dia pesan kepada kita? Irsilu wujuhakum bidumu'in nadam, hendaklah basuh kamu sekalian akan muka-muka kamu dengan air mata yang menyesal. Ini pertama. Irsilu wujuhakum bidumu'in nadam. Mana dia bersih dengan kalimah wujuh, wajah dulu muka, wujuh segala muka-muka kamu lah. Jadi apabila kita sebut kata hak muka, dia termasuk opih. Mata, hidung, mulut,
lidah, masuk biar muka kita. Sebab itulah dia basuh muka kita dengan apa? Air mata yang menyesal. Banyak teriak sikit lah, banyak menangis sikit kesalahan kita hak lalu dah. Berasa kita ni ada silap semua lah. Jangan kita berasa kena semua. Berasa kita kena semua ni tak ingat kesalahan kita lah. Kita berasa dari hati kita ni salah semua dengan Tuhan kita, salah semua dengan saudara kita, saudara kita sedekat rumah, sekampung kita, sejamaah kita. Berasa kita ni hina daripada dia. Baru jadi manusia, orang beriman sempurna. Tapi kalau berasa kita ni aku molek, tu jahat, aku molek, aku jahat, tak nampak jahat kita ni. Tak berasa nak nangis dah lah. Berasa aku ni lebih dari dia tu. Aku pergi masjid, dia tak pergi masjid. Jangan mikir gitu. Tak mesti kita pergi masjid boleh masuk syurga. Tak mesti dia doa masjid itu masuk neraka. Kerana datang hadis Nabi SAW yang sahih. Kalau Allah tapi dia sudah janji syiak neraka dah. Di azali dia, luah sudah tulis kata seorang ini dia buat maksiat semua hidup dia. Tapi akhir kali dia dapat dengan Allah Ta'ala, maka orang ini selamat dapat syurga Allah Ta'ala. Seorang itu hamba Allah Ta'ala, dia ibadat semua hidup, tapi akhir dia nak mati itu Allah paling hati dia tu klik pada buat maksiat jahat, maka akhir akibat orang ini ahli neraka. Wa'iyadzubillah. Itu kita paling takut sekali lah. Sebab itulah jagalah lidah-lidah kita. Sebab itu yang kedua dia kata waghsilu alsinatakum bi dzikri khaliqakum. Hendak basuhlah kamu sekalian akan lidah-lidah kamu dengan bizikri khaliqakum. Ini mengingati akan yang menciptakan kamu, yakni dengan zikrillah. Lidah kita ni basuh dia dengan berzikir Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Basuh tak bunyi pun tak apa, lidah basuh semua dengan zikir. Tak kena sebut terai-terai. Tu zikir sungguh. Takut orang kata kita lihat pula. Bisik-bisik tak apalah. Lidah kita zikir dengan Allah Ta'ala, tasbih, tahmid, tahlil, salawat di atas Nabi SAW cukup memadai. Tu nak basuh lidah. Sebab apa? Zikir banyak nak jaga kita merupak ya. Yang tiga pula waghsilu dzunubakum bitaubah. Hendaklah kamu basuh akan dosa-dosa kamu dengan taubat. Nabi SAW orang yang maksum tak berdosa, tapi Nabi istighfar setiap hari 70 maratan, 70 kali. Adapun kita umat ni banyak dosa, tambahlah 30 budak 100 kali. Kalau bahasa ni tak cukup ni dosa aku duk lapah-lapah banyak, 1000 kali. Ngatik pula la ilaha illallah 100 tak cukup tok iman, tambah pula 900, hidup 1000. Untuk apa? Untuk kemudahan akhir kalam kita la ilaha illallah. Adapun siapa-siapa salawat di atas Nabi SAW sekali, Allah wirahmatnya 10. Dan di hadis Nabi SAW yang muwatta, siapa-siapa yang salawat di atas Nabi SAW 1000 kali setiap hari, maka di akhirat nanti dia akan syafaat daripada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad, tak podah, tak tambah wa ali Muhammad tak apa. Allahumma salli ala Muhammad sekat tu 1000 kali. Cepat benar boleh buat benar Kata kopi 2-3 jam tak apa. Tak apa lah, takkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad 1000 kali cepat ya. Kalau kita berasa malah, aku duduk kena kopi puasa 2-3 jam boleh aku. Tapi syaitan kita boleh menang dia. Terkait sungguh, insyaAllah menang kita. Apabila lama-lama jadi biasa, 1000 kali jadi biasa lah. Yang keempatnya waghsilu qulubakum bi khasyatillah. Hendaklah basuh hati-hati kamu dengan takwa dengan Allah Ta'ala. Khasyah ni payah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Mau kecil itu tapi dalai pun ada. Bahasa depan orang buat bahasa takut, orang bahasa tak takut pula. Sebab tu kalau orang buat maksiat ni
Dia berani buat maksiat mana hati dia belum takut Allah Ta'ala lagi lah. Kalau dia betul-betul takwa pada Allah, khasyatullah, walaupun satu kesilap pun tak berani nak buat. Kalau bahasa kita nak buat sedar lagi maksiat, tak ada hakikat lagi khasyah kita. Ada khaf aja lah. Khaf tu takut pada zahir je. Kecil pe kita, oh takut pada Allah, takut pada Allah. Tapi khasyah ni, dan kalimat khasyah khususnya daripada lubuk hati di dalam kedua. Orang Arab dia ngosek jangan takut hati ngosek tu. Dia tak guna khasyah, dia takut khauf, la takhaf. Jangan kamu takut. Tu mana khauf tu pada zahir. Adapun min khasyatillah adalah daripada hati kita. Walaupun kita berjalan, orang tak nampak, orang nampak biasa-biasa, tapi hati kita selalu ingat pada Allah, takut pada Allah. Tengok orang karamat wali Allah, kita tengok dia tak reti dia. Macam-macam kecil kata-kata buat biasa bodoh-bodoh, tapi dia orang wali Allah. Sebab apa? Dari hati dia tu sudah dekat dengan Tuhan dah. Kita berasa sampai besar oleh cuba lagi, tidak lagi. Tapi kalau hati kita bercampur dengan sum'ah, riya, takabur, ta'ajub, wa'iyadzubillah, nanti akan capok oleh jahannam. Itulah diri kamu sendiri lah, kecil lah. Bukan kata-kata orang tak. Kata-kata diri kamu sendiri. Ingat, peringati. Jadi insyaAllah pada malam ini kita masuk sikit dan berkenaan dengan tajuk idah ini banyak panjang sangat. Kita baca tajuknya Al-Kabiratus Tsaniyatu wal Arba'un. Tajuk yang 42. At-tasamu'u 'alan nasi ma yusirruna. Memperdengar keburukan manusia di atas manusia barang yang bunyi oleh mereka itu. Bagi lidah ni, lidah ni. Tasamu' ni orang saudara kita dia buat kesalahan dah. Dia tu susuk dengan Tuhan, dia susuk, dia tabat dengan Allah. Dia menyembunyikan cerita rahsia keluarga dia tu, adik-beradik dia, anak dia tu, taruh dah. Kita pula dikorek. Dikorek pula. Dia tu bisnyak dah, kita pula kita ngepek kecil pula. Oh dia tu anak itu manjatin khoseba pula. Mungkin at-tasamu'u 'alan nasi ma yusirru. Besar dan besar dia. Besar sangat besar dia. Kalau saudara dia tak maaf, wajib tak lepas tu aku. Sebab apa? Dalam Al-Quran tu mungkin ayah-ayah tuntun perempuan dengar sangat dah. Wala tajassasu tu apa makna wala tajassasu? Sebab itulah Ibnu Jauzi rahimahullah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, dia kata dari ambil daripada qaul Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, dia kata at-tajassasu wa at-tahassasu tu wahidun. Makna so ya. Tajassus, tahassus. Cuma beza sikit. Apa dia makna di antara tajassasu? Hak Quran sebut wala tajassasu, janganlah mencari keaiban oleh kamu ke saudara kita tu. Tuhan larang dalam Quran ni lah. Jadi mungkin kamu minta maaf dulu lah. Mungkin Quran, hadis, syariat mungkin berat sikit. Kalau berasa kecil tu bersatu dengan tuntun perempuan saudara lah, rasa santuh kami minta maaf lah. Sebab biasalah syariat ni dia kena kecil lah. Kau buat tajuk dia ni tak ada kecil hak sedekah pahala semua dah. Dia katanya hak zakat. Hari ini orang kecil tu Allah mana sangat ibadat, tapi kita terlupa hak azab tu. Dia kecil lah kau. Hari ini kedai-kedai hak tempat kamu sendiri di Kamboja ni baribat tak ada nak kecil, khutbah tak benar. Kampung Amo ni orang ambil riba berapa ratus keluarga? 500 ambil riba, 200 dekat 300 keluarga dah ambil tu riba. Siapa tak email lari tak khatib? Tak sah kecil buat riba. Kalau kecil sentuhlah kau. Orang ketua kampung pun kena dia sign. Begitu pula dah. Zina berlaku di kampung. Anak sini tak email lagi pula. Tak ada kecil bak ni.
Nanti dia kata kita ketahui dia pula. Jadi nak menyembunyi agama, kita nak kejar sebenarnya tak boleh. Dia. Sebab apa? Dia berasa hati. Sebab kat kampung Amor, kampung kecil sendiri ni. Amor duduk kampung yang mau buka pondok ni tahun dia kata 2008 tak ada. Hak belajar lah ni ustaz-ustaz ni tak ada siapa baru tubik nak ngaji dua je. Baru mereka tu habis tahun 2018-15 lah. Jadi apabila ada seorang tak apa mau menuju lakon masalah apa-apa dia kalau ramai-ramai ni kecil kasar sikit tak boleh jadi ada tu. Jadi biasa disentuh di hati saudara kita, sebab itulah kita nak ayat kata hak ni hak tu Allah dan Rasul ayat kita dah. Wala tajassasu, apa makna tajassus? Wa huwa al-bahthu, periksa, cari. Periksa dan cari. Biar saudara kita tu ada kesalahan, baik kita pergi kita sendiri tanya dia, tuai dia tu. Jangan lu bisik-bisik kita ni. Api rumah siapa? Nyala rumah tu lah. Kita orang luar ni tak apa. Kalau kita kecil ulak, jadi kita mengumpat dia. Tu jaga lidah tu. Wa minhu al-jasus, mata gelap. Sebahagian ulama kata tajassus ni mata gelap. Dan kalau baca tahassus, iaitulah al-bahthu an auratin nas, mencari keburukan manusia. Kalau tahassus tu. Jadi tajuk ni, hadis ni, Quran ni, iaitulah berkenaan kita ni, jangan dok menghinakan saudara kita, dok buka KFP dia dah. Tu lidah tu penting lah. Kalau kita boleh jaga lidah kita, selamatlah kalau kampung kita, jamaah kita, insya-Allah agak-agak kita ni amal sikit pun agak-agak tu lidah pada dapatkan syurga Allah. Tapi kalau kita ni berasa amal kita ni kuat dah, misalkan kamu sendiri lah, mengajar lagi, baca kitab lagi, gini-gini. Tapi kalau lidah kita tak jaga, terkejut orang ni tak masuk masjid ni, orang ni tak mengaji, orang ni anak dia duduk malis semua. Jadi membawakan fitnah sampai satu keluarga itu dengan orang sekajak, mau tak lepas. Sebab apa? Kita bawa fitnah saudara kita. Bagi di lidah kita. Sebab itulah hak baik yang kita tak reti adalah kita guna lidah yang manfaat. Ialah tanya menanya tentang agama Allah Ta'ala. Tapi yang mau puji lah, mau berkata saya ni cemburu sangat orang Malaysia. Cemburu apa? Setiap malam ada kuliah. Seminggu tu mungkin semalam 2 tak ada kuliah semua. Di Kamboja seminggu sekali hari Jumaat bila mau dengar je kuliah free je. Hak ni kuliah di Butai tu sejak kena bayar. Sana terguru ni ustaz-ustaz ni nak sanggup mengajar free je. Dia mau tak saya dengar budak. Tak saya dengar budak. Pi tidak ada dah. Tak saya dengar budak. Nak belawai budak. Dengan hukum-hukum ahkam. Sebab apa? Kita nak marah pun dia tak boleh. Sebab Kamboja ni terlalu dengan masa pergi. Mereka jauh pada agama, jauh pada para alim ulama. Sebab tu jadi gelap. Kadang-kadang masa pergi tu dia musuh makan babi, penuh makan babi. Makan penuh. Tak pola syarat maaf masa dulu lah. Tapi bagi masa tu jadi gelap hati. Kelak pun mau tak saya ngaji. Ajak dah. Kadang-kadang di kita lebih ke kapur 2-3 belah okey. Pakat bagi mau lagi pucu tu, petang basah di rumah tu. Makan teh, kecek lah agama nasihat di situ lah. Pak Imo kan, kecek gitu. Guru ni ustaz ni di kampung rumah tu pula kecek. Kenapa gitulah? Sebab apa? Sebab kalau mengajar di masjid, kamu tak senang dengar. Teruk ke tak? Teruk Teruk sangat semua je. Jangan kata PT ada, nak free pun kamu tak say pula agama. Sebab tu amat buru sangat. Sebab tu selalu saya puji lah di Kamboja, puji mana-mana negara apa saja nampak orang Malaysia lah. Paling hebat sekali. Ulama agama dah jemput teh pula hak guru-guru ustaz-ustaz luar negara pula untuk apa? Minta penasihat semua. Sebab itulah di dalam bab ilmu ni ada fadilat dia banyak.
Nah, hadis Nabi SAW satu hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang pertama sahifah 43. Apa Nabi bersabda? Al-ilmu khazain. Bermula ilmu ini adalah gedung-gedung. Nah, kila-kila ya. Buat bagai semua. Jadi stok bagai ini dalam gedung itu. Berbagai-bagai di dalam itu. Lepas tu kalau kita tak buka dia, kita tak tahu apa dari kita nak dia. Gila tak dia. Mafatihuha as-su'al. Nabi kata, nak buka akan gedung tak dia, nak buka akan gila tak dia, mesti kena buka dia. Baru tahu kata bagi ada dari store tu apa hati. Apa dia buka? As-su'al. Tanya. Tanya. Hak kita hari ni orang awam, orang tak ada nak mengaji banyak, kita ada muskil dalam masalah. Apabila kita syok, wajib nak tanya, itu wajib, bukan sunat. Sebab apa? Ada satu hadis lagi Nabi SAW bersabda, la yanbaghi lil jahili ay yaskuta ala jahlihi wala lil alimi ay yaskuta ala ilmihi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak seyogil, tidak sepatut, tidak harus bagi orang yang jahil itu bahawa ia diam di atas jahilnya, kebodohannya. Kita tak kerti masalah, tak saya tanya pula, tak harus. Bila tak kerti harus ya, harus. Sebab apa? Ibadat buat dengan cara tak kerti, tak faham. Rasa zakat. Tak kata ini zakat simpan ni, zakat niaga macam mana ni, tak syok. Wajib nak tanya guru, ustaz ataupun untuk email kita. Nak tanya dia. Tak ada jawab, tanya pula guru, ustaz mengajar pula. Sebab apa? Tanya adalah pintu mafatihuha. Nak buka ilmu, kena tanya dia. Tanya siapa? Alim, bukan tanya sama-sama fok kita. Fok kita tak kerti agama, ikut jawab dia. Tanya hak guru ngaji lama-lama sikit, hak mahir dalam bidang tafaqquh fiqh. Kalau kat fiqh tanya fiqh, kalau kat tasawuf tanya hak ngaji kitab tasawuf. Kalau kat usul, hak tanya ustaz ngaji kitab usul. Itulah. Nah, dia adalah kau jawabannya dia. Cuma kita boleh takut tak tanya dulu. Dan tidak harus pula bagi orang yang alim itu mereka susu menyembunyikan ilmunya. Orang tanya tak saya nak berani nak jawab. Kedai-kedai itu saing kali buat salah dia tak tegur. Sebab apa? Kalau dia tegur saingnya itu, saingnya marah. Biar itu. Biasanya orang niaga. Orang niaga lebih pitih dia. Apa? Sumbangnya dia semua. Lepas tu pula saing dan niaga tu salah dah syariat. Tipu lagi. Banyak hak ahli dan niaga ni. Tapi sini wallahualam mungkin orang ngaji belakang reti lah. Tapi kamu aja ni biasa bagai ni 5 ya. Biar jual kata 15 ya. 15 ya. Orang tawar dia 10 ya. Dia kata macam mana? Tak untung 10 ya ni. Kena 15 ya lah. Padahal modal dia 5 ya ya. Maknanya kalau dia akhir-akhir dia jual 10 ya tu, maka 5 ya yang dapat daripada niaga saat ini jadi haram. Ingat boleh dah? Ada syarat niaga. Sebab apa maksud dia tipu? Modal 5 ya, dia kata modal 10 ya. Dia tak 15 ya. Orang tawar 10 ya, dia tak boleh jual. Akhir-akhir orang tu baik dia tak apa, baik dia 10 ya. Lah tak untung tak apa. Orang ni kayak gitu. Maka 5 ya yang dia dapat tu haram. Tu hukum syariat. Sebab apa? Dia tu memang bagi dia, tapi dia berniaga di atas tipu daya. Tidak ada amanah. Lepas tu nak helah dia, cara dia jual macam mana? Cara dia jual banyak di online yang di Malaysia. Buat nama dia buka Facebook nampak online. Tak boleh dulu harga 400 ya, ni selalu rugi saja 59 ya. 400 ya asal dan 59 ya tu tipu tu. Nyalih syarak tak ada ajar begitu. Apa cara dia? Kalaulah 5 ya
foto ataupun satu barang 5 yang kita bawa masuk, kita nak jual 15 ya, saudara kita tawar dia, bolehkah 10 ya kamu nak beli? Kalau kita nak untung banyak, kamu tak boleh buat ni gini lah, kamu boleh buatnya 12 ya. Jangan kecil kata, tak boleh kamu ambil bagi 10 ya, jangan kecil itu. Sebab modal 5 ya ya. Kena kecil, ginilah 12 ya, kamu boleh buat. Kalau dia setah lah, insyaAllah 10 ya. Tak apa halal, lalu 5 ya pun untung halal dah. Sebab apa? Kita sudah tijarah ikut syariat suruh, syarak suruh dah. Jual beli dengan ada amanah. Di hari ini banyak orang tak ketibat jual beli sini. Dia kata bagai itu aku beli dah, aku gini ke. Dia tak kira ni ke, tapi hak masuk lidah kita ditipu dengan tak tipu ya. Orang agama asing dia masuk Islam bukan kerana dia tengok amalan kita semuanya banyak dah. Dia tengok pada akhlak kita, kecek kita ya. Hari ini orang Islam di Kamboja sendiri dia sampai orang tak puas hati dah, tak berjaya dah. Orang Islam pun dia tipu ya. Dia buka hak ni sungguh-sungguh beli mari punah bagi. Jadi bukan dia seorang dia fitnah, semua orang Islam jadi punah dengan dia sebab dia seorang. Sebab tu agama ajar gitu. Kita nak jual dengan hilah dia boleh, kena kecil tak ni lah. Tu jadi kita kena tanya belakang tu buat niaga boleh, buat niaga pun wajib kena tanya tu. Orang niaga online pun kena tanya bagaimana kita nak hilah untuk dapatkan sempurnakan, jangan jadi riba, jadi tak sah buat akad jual beli kita ni. Kena tanya orang ahli pula. Cara kita cecek pegang niaga kita. Sebab itulah berharap pada ilmu. Walaupun kita tak ngerti pun kena tanya. Ala fas'alu, Nabi kata ala fas'alu. Amat-amatlah, ingatlah, bertanyalah kamu sekalian. Fa innahu maka sesungguhnya ada di 4 orang diberi pahala di dalam berilmu ini, ada 4 orang. Yujaru fihi arba'atun. 4 orang di dalam orang ada dalam berilmu ni, 4 orang Allah telah beri pahala belaka 4 orang. Pertama, as-sailu, orang yang bertanya. Orang yang bertanya agama ni dapat pahala suatu hari pahala dia. Yang kedua, al-alimu, orang yang alim, orang yang jawab masalah, dapat pahala juga. Yang tiga, wal mustami'u, orang yang mendengar dengan memperhatian. Duk sekali seorang tanya ya, dapat pahala. Guru ustaz jawab dapat pahala. Kita dengar semua hak orang soal satu masalah saat itu dapat pahala juga kita. Yang keempat, wal muhibbu lahum, dan mereka yang kasih, dan orang yang kasih bagi mereka tiga saat ini. Kasih orang alim, kasih orang tanya, kasih orang yang dengar. Sebab itulah kalau kita berasa tak ada masalah, tapi wujud kita kena kasih pokok duduk dalam majlis ilmu ni, kita tak ada ikut doa, kasih daripada mereka ini. Nah, mudah-mudahan Allah akan bersama kita di hari akhirat dengan bersama mereka itu. Mungkin kata gapo hari-hari tak gaduh-gaduh, majlis-majlis tak habis-habis. Tu cakap jadi jawab sikit tu. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa taqul fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba, rawahu al-Bukhari. Abdullah bin Mas'ud dia berkata ada seorang lelaki, mana sahabat jugalah, dijumpa Nabi SAW, dan dia kata, ya Rasulullah, bagaimana engkau kata seorang lelaki dia kasih akan satu kaum, tetapi ia tidak pernah bersama dengan mereka itu. Dia kasih satu fuq, tapi tak pernah tak gaji terus sekali dengan kaum itu. Maka Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan bersama dengan mereka yang ia kasih di hari akhirat nanti. Kalau kita kasih orang yang Jumat masjid, insya-Allah walaupun kita kurang dari masjid pun agak-agak kita bersama dengan mereka itu juga. Mungkin kata kasih saja tak saya ngaji, itu orang dulu tak ada ngaji.
Betul hak kita tak jadi alim, kasihlah para alim. Hak kita anak-anak tak jadi belajar agama, kasihlah belajar pondok-pondok, madrasah agama. Ikutlah hak berkenaan dengan agama tu, kena kasih kok dia berlaku. Harap-harap mereka inilah jadi syafaat bagi kita hari akhirat nanti. Sebab apa? Masa kita ni Allah paling dekat sekali dah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala. Mati ni dekat sekali. Sebab tu dari mau'izah dari kita Al-Kabair ini dia kata macam mana? Ibadallah, wahai hamba Allah, innal manaya qad daqqat waqtarabat. Sesungguhnya mati itu sesungguhnya dekat dan hampir dia. Dekat sangat mati. Kecik segala boleh Kedai dia sembahyang apa? Kebuh sembahyang. Kedai dia kecik boleh. Kelik meninggal dunia mana ini. Mana HP sangat perkara yang gaib yang kita tak khabar adalah al-maut, mati. Hampir sangat kita. Fanufusu rahinatun qad jama'at wa ta'ibat. Dan bermula diri manusia itu di dalam keadaan hina. Sesungguhnya menghimpun ia akan harta dan penatlah ia akan kerja-kerja dunia. Ka'annakum bi'akufir radi qad akhadat wasalabat. Seolah-olah kamu ditapak tangi bagi seorang yang kagoh lagi kuasa. Yakni mati kamu itu duduk ditapak tangi bagi orang yang kuasa. Yang diambil bila boleh laku, ambil esok boleh, ambil malam ini boleh. Sebab apa? Allah Ta'ala taruhlah bertukah muka malaikat ambil nyawa tu. Apa? Israel ambil nyawa tu. Dia seolah-olah semua manusia ni supaya duduk di dalam makhluk, berat di makhluk. Jadi dia nak buai bila boleh. Seganggam dia nak habis sekali ke tak ada masalah. Supaya pegah dalam bekah dia. Pak kita ni bukan mati Malaysia aja. Semua dunia ni 200 negara lebih ya. Dia ambil gato manusia mati. Hak beranak-beranak, hak mati-mati. Menentu tentu lah kau dah. Cuma hak tentu amalan email kita macam usaha lah. Sebab kita tak tahu lah kau ni. Mau diri pun tak tahu tergila lah. Mati ni. Bila hak kita kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab bila tak tahu tu usaha berlaku. InsyaAllah mudah-mudahan insyaAllah diri saya sendiri dapat selamat, dan tuan-tuan puan-puan pun dapat selamat berlaku. Sebab apa? Hidup dunia ini sementara. Banyaklah berzikir, banyaklah guna yang perkataan yang manfaat. Pada saudara kita ajak-ajak mereka untukkan ibadat dengan Allah Ta'ala. Hak kita ngerti ya mudah. Bandigu ani walau ayah, menyampaikan kamu kepada manusia walaupun satu ayat daripada aku. Nabi kata suruh kita sebar dulu. Lebih-lebih anak kita lah, anak kita, anak puang kita, anak laki kita, hak first sekali yang kita kena ajak dia. Ajak orang lain, anak bini kita tak sempurna, orang kata dulu. Tilik dulu kanan kiri kita sempurna dah, baru dengan depan ataupun belakang. Kalau anak bini tak sempurna lagi, tak boleh nak ajak orang lain. Ajak bini rumah tangga kita dulu lah. Anak kita sempurna, bolehlah ajak pula saudara kita. Sedekat insyaAllah mungkin kuliah kita nak cek tu tajuk panjang-panjang sangat tu, saya ngatur pula. Jadi insyaAllah seterusnya perkenaan ilmu pun nak menghidupkan Kamboja lebih kurang 3 bulan kan. Bulan 7, awal bulan 7, nanti pun tengah bulan 10. 3 bulan lah lebih kurang lah. Jadi sebab sponsor khususnya untuk belajar ni tak ada lagi. Yang mau dicari pun usaha pun tak ada siapa nak sanggup lagi lah. Belajar 5 orang di Kedah tu, termasuk anak saya 3 orang di sana juga. Jadi untuk bulan dia tu jatuh sebulan tu 400 seorang. Jadi 5 orang les boleh 2,000. Jadi maupun dapat bagi lebih kurang 12 hari ni nak cari dana 8,000 untuk yurai. Lepas tu bagi Bapak Malaysia 20 ni habis lah program. Baru pimpo sikit sangat. Lepas tu pula dia undai baru pula dia ada untuk budak luar negara kena apa ni deposit 1,000 ya seorang.
Dia untuk alasan dia dah ada kalau belajar ni mari ngaji tak sungguh buat kesalahan, dia beli tiket untuk klik lalu dah. Jadi deposit pula 5,000. Untuk yuran madrasah 8,000, 13,000. InsyaAllah jadi banyak juga lah. Sebut tu mudah ya, tapi hak cari terpayung. Agak-agak insyaAllah kalau tuan-tuan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah ada masih ada zakat lagi, insyaAllah tolong pada amor sedikit kemudahan lah. Bapa kadang-kadang mungkin ni alamat lagi pula. Tapi apa sama amor tu lapar orang duk sedia untuk mari sambung belajar pula. Tapi amor pun ni pun duk tengok tempat pondok-pondok pun hak kena free lah. Sebab main 5 orang pun tak rok dah. Nak ambil 5 orang budak tahun depan ni kena tak tempat ada free lah. Dah lampu pasport. Tapi kalau tak lepas tu jadi susah sikit di Kamboja nak jaga anak-anak lari kan. Sebab apa? Kita nak jaga tu 10%, tapi 90% dari kampung tu jadi menguasai dadah. Tu. Mula tu umur 12-10 tahun isap rukuk. Jadi kata ni. Tak pernah kita tunjuk ni. Budak lah ni tempat 2 boleh isap rukuk. 9 tahun isap rukuk. 2-13 isap dadah. Sebab apa dadah ni kata? Sebab apa? Kerja dia buka juga. Itulah wajah atas juga jadi bebas pelakon. Cerita dia dah hak dibagi tu pulih di sana juga. Allah tolong jual. Tu jadi Kamboja bukan negara Islam. Gitulah. Jadi punah habis umat Islam tak kira lah. Jadi yang gini kalau kita tak hantar pula jadi takut bersaing-saing pula jadi isak dadah pula. Sebab itulah sekadar amor nak terbiasa sikit banyak khatib 4-5 buah kitab kita tak hantar dulu lah. Biar bermanfaat di sini pula manusia kita pula. Dan insyaAllah agak-agak tabung ada sedikit muslimat dan muslimin. Agak kita masuk di tabung lah. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.